أستغفر الله إن الله كان توابا 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 الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم
ويوم هنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan bapa-bapa kamu dan saudara-saudara kamu sebagai orang-orang yang didampingi jika mereka memilih kufur dengan meninggalkan iman. Dan sesiapa di antara kamu yang menjadikan mereka orang-orang yang didampingi, maka merekalah orang-orang yang zalim. Katakanlah wahai Muhammad, jika bapa-bapa kamu dan anak-anak kamu dan saudara-saudara kamu dan isteri-isteri atau suami-suami kamu dan kaum keluarga kamu dan harta benda yang kamu usahakan dan perniagaan yang kamu bimbang akan merosot dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, kesemuanya itu menjadi perkara-perkara yang kamu cintai lebih daripada Allah dan Rasulnya dan daripada berjihad untuk agamanya, maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusannya, yakni azab seksanya. Kerana Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik, yakni derhaka. Sesungguhnya Allah telah menolong kamu mencapai kemenangan dalam banyak medan-medan perang dan di medan perang Hunain, iaitu semasa kamu merasa megah dengan sebab bilangan kamu yang ramai. Maka bilangan yang ramai itu tidak mendatangkan faedah kepada kamu sedikit pun. Dan semasa kamu merasa bumi yang luas itu menjadi sempit kepada kamu, kemudian kamu berpaling undur melarikan diri. Kemudian Allah menurunkan semangat tenang tenteram kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman. Dan Allah menurunkan tentera yang kamu tidak melihatnya. Serta ia menyeksa orang-orang kafir itu dengan kekalahan yang membawa kehancuran. Dan yang demikian itu ialah balasan bagi orang-orang yang kafir. Kemudian Allah menerima taubat orang-orang yang dikehendaki dengan memberi taufik untuk memeluk Islam. Sesudah orang-orang kafir itu ditimpakan dengan azab. Dan ingatlah Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah Taubah. Surah yang ke-9 pada juzuk yang ke-10. Pada ayat yang ke-23 sehinggalah ayat yang ke-27. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menjelaskan betapa pentingnya orang beriman meletakkan Allah dan Rasulnya dan jihad pada jalan Allah, mengatasi segala-galanya. Bahkan mengatasi hubungan kekeluargaan yang akrab, yang hampir, yang dekat. Sama ada ayah, anak, saudara, mara atau keluarga. Maka kesemuanya itu tidak boleh mendahului kecintaan pada Allah dan Rasulnya. Serta kecintaan untuk berjihad pada jalan Allah SWT. Dan Allah Ta'ala memberi amaran. Siapa yang meletakkan kecintaan makhluk mengatasi kecintaannya kepada Allah dan Rasul dan jihad pada jalan Allah, maka dia akan ditimpa dengan hukuman Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada hukuman yang bersifat segera ataupun hukuman di hari akhirat kelak. Dan demikian juga ayat-ayat yang kita bacakan menceritakan satu kisah peperangan, iaitu peperangan Hunain. Peperangan yang menjelaskan kepada orang beriman, bukan kepada manusia, bahawa suatu kemenangan itu diperolehi kerana pertolongan Allah, bukannya kerana bilangan tentera dan juga persenjataan. Bukan juga kerana
kekuatan fizikal dan segala perkara yang bersifat material dan zahir. Supaya kita mengetahui hakikat kejadian dan hakikat takdir Allah atas muka bumi ini, semuanya dengan izin Allah SWT. Dan juga ayat-ayat yang kita bacakan menceritakan bila kita menginginkan akhirat, maka akan datang dunia bersama dengannya, dengan tidak menjejaskan akhirat kita. Tetapi kalau kita inginkan dunia, akhirat tidak akan sampai. Dan dunia belum tentu kita peroleh, melainkan dengan penuh kecacatan dan penuh keaiban. Maka ini intipati umum pada ayat-ayat yang kita bacakan. Allah Ta'ala menyebut pada ayat yang ke-23, Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bila disebut perkataan wahai orang-orang yang beriman, artinya ada satu peringatan, ada satu perintah, ada satu larangan. Supaya orang beriman menjadikan ia agenda penting dalam kehidupan. Bukan ini ada disiplin penting dalam keimanan. Kerana setiap ayat-ayat yang menyebut ya ayyuhallazina amanu, ia menuntut satu disiplin yang tinggi untuk keimanan yang sempurna. Bila orang-orang beriman, sebahagian mereka gagal memahami perintah ini, maka mereka tidak punya disiplin iman. Bila tidak mempunyai disiplin iman, maka iman mereka akan menurun, mendadak, dan boleh menyebabkan kepada kekufuran. Kata Allah, wahai orang yang beriman, la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya. Jangan kamu menjadikan ayah-ayah kamu dan saudara mara kamu, adik-beradik kamu sebagai awliya, sebagai teman-teman rapat. Yang kamu dengar pendapat dan pandangan serta nasihat. Kalau sekiranya mereka ini istahabbul kufra 'alal iman. Kalau mereka ini lebih cintakan kekufuran daripada iman. Kita diminta dan kita memang menjadi fitrah suka mendengar nasihat-nasihat orang yang dekat dengan kita. Yang dekat dengan kita itu siapa? Ayah-ayah kita, adik-beradik kita. Maka kata-kata mereka akan menjadi satu dorongan pada kita. Satu pandangan. Bukan mungkin satu penyelesaian pada masalah kita. Namun kalau sekiranya ayah-ayah dan saudara mara ini ialah orang yang kafir, dan mereka meletakkan kekafiran lebih tinggi pada nilai iman, maka ketika itu tidak dibenarkan, bahkan dilarang sama sekali untuk orang-orang yang beriman mendengar pandangan dan pendapat mereka. Ini yang kita sebut pandangan pendapat yang menyalahi agama. Tapi kalau sekiranya dia beri pendapat, pandangan berkaitan bisnes, berkaitan kehidupan seharian yang tidak bertentangan agama, maka itu tidak ada masalah. Tetapi dalam perkara-perkara agama, dalam perkara-perkara hukum hakam, halal haram, dosa pahala, Allah yang mensyariatkan dan Nabi SAW menjelaskan, maka ini tidak ada kompromi, walaupun ada hubung kait kerabat dengan orang-orang yang kita sayangi. Berhubung dengan ayat yang kita bacakan ini, para ulama menyebut sebab turunnya ayat ini, iaitu ketika mana Allah Ta'ala memerintahkan supaya Nabi SAW berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Maka Rasulullah SAW menggesa para sahabat supaya meninggalkan Mekah, menuju ke bumi Madinah. Maka ketika itu, orang-orang yang beriman, sebahagian besar mereka menyambut perintah hijrah dengan bersegera berhijrah. Tapi sebahagian mereka, ketika mana hendak berhijrah, mereka terikat dengan keluarga yang masih kafir. Dan juga terikat dengan keluarga yang hampir yang dekat dengan mereka. Lalu keluarga yang dekat ini berkata, Nashadnaka Allah an tad'ana ila ghairi syai'in fanudayya fayarikku fayajlis ma'ahum wa yad'un hijrata. Mereka berkata, kami memohon kamu dengan nama Allah, jangan tinggalkan kami. Kalau kamu berhijrah, kamu tinggalkan kami, maka kami pasti akan disia-siakan. Maka mereka menjadi lunak hati, lalu mereka meninggalkan hijrah, tidak berhijrah. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat ini. Dan riwayat yang lain diceritakan bahawa ayat ini berkait dengan sebahagian orang Islam yang ingin berhijrah
yang ingin mengikuti Nabi SAW, tiba-tiba keluarga mereka, adik-beradik mereka, isteri-isteri mereka berkata, nuqimu ma'ikhwanina wa asyairina wa masakinina. Bila sebahagian mereka berkata, tak baiklah, kita akan duduk bersama dengan saudara kita, keluarga kita dan tempat tinggal kita. Maka Allah Ta'ala pun menjelaskan, tiada kompromi dalam melaksanakan perintah Allah SWT. Secara umumnya, bila Allah menyebut, وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ, siapa yang memilih mereka, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, mereka lah orang-orang yang zalim. Yang dimaksudkan orang zalim ialah orang yang berdosa. Yang dimaksudkan dengan perkataan zalim di sini ialah orang-orang yang menunggu azab dan hukuman Allah SWT. Kemudian Allah kata, Kul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, in kana aba'ukum, kalaulah sekiranya ayah mereka, atau anak mereka, atau adik-beradik mereka, atau isteri-isteri mereka, atau keluarga mereka, atau harta yang mereka usahakan, atau perniagaan yang mereka takut rugi, atau tempat tinggal yang menjadi kesukaan mereka, lebih mereka cinta pada Allah dan Rasul dan berjihad pada jalan Allah, maka tunggulah azab Allah cepat ataupun lambat. Dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum fasik. Baik, kalau kita sebut tentang sayang. Sayang kepada keluarga itu ialah perkara yang bersifat fitrah. Islam tidak melarang cinta secara fitrah. Memanglah namanya anak, sayang ayah. Namanya ayah, sayang anak. Namanya suami, sayang isteri. Namanya isteri, sayang suami. Adik-beradik kita sayang. Maka ini fitrah tidak dihalang oleh Islam. Kalaupun mereka berlainan agama, tidak salah saling menyayangi. Kalau sekiranya anak dia kafir, mak dia Islam, maka tidak salah mereka saling sayang menyayangi. Dan atau sebaliknya, dia ada adik-beradik yang bukan Islam. Apakah salah dia menyayanginya? Dia bersimpati dengannya, tidak salah. Itu fitrah. Tetapi bila kasih sayang yang berkait dengan perintah. Dia ada satu lagi, kasih sayang berkait dengan perintah Allah. Artinya bila Allah turunkan perintah, halal haram, dosa pahala, maka hubungan kekeluargaan tidak boleh mempengaruhi. Kalau sekiranya hubungan kekeluargaan mempengaruhinya, berarti dia telah meletakkan kelompok dan golongan ini mendahului Allah dan Rasul. Maka Allah Ta'ala akan hukum mereka. Kerana itu Allah Ta'ala menjelaskan, wahai orang-orang yang benar-benar beriman dengan Allah dan Rasul, jangan sesekali kamu menjadikan ayah kamu, saudara mara kamu sebagai teman-teman, pembantu-pembantu yang menolong kamu dalam perkara yang bercanggah dengan agama. Termasuk dalam membantu orang kafir untuk menentang umat Islam. Atau membongkarkan rahsia orang Islam. Atau sekiranya mereka melakukan perkara yang bercanggah dengan perintah Allah SWT, maka dilarang sama sekali untuk kamu bercampur dengan mereka. Dilarang di sini memberi maksud haram, bukannya makruh. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, huwa musyrik mithluhum. Siapa yang membantu, yang menjadikan orang kafir sebagai pembantu dan penolong mereka, khususnya dalam merosak dan menyerang serta kita katakan merendahkan agama, maka dia menjadi kafir seperti mereka. Ini kata Ibn Abbas. Li'annahu radhiya bi syirkihim. Kerana dia reda dengan kekafiran kaum keluarganya. Wa ridha bil kufri kufrun. Reda dengan kufur, maka dia jadi kufur. Artinya, kalau ada orang Islam yang berkawan dengan orang kafir, dan orang kafir ini menentang Islam, melawan Islam, dan dia ikut-ikut. Dia pun bersama-sama sebagaimana kita ceritakan semalam dalam perang Badar, di kalangan orang-orang yang lemah yang duduk bersama-sama dengan orang kafir untuk melawan Nabi SAW. Sebab mereka tidak berhijrah. Maka mereka seumpama mereka dia sebut hukum. Dan hampir kepada perbuatan tersebut. Yang perbuatan kekufuran. Ya sebagaimana kita sebut, cinta kepada kaum keluarga secara fitrah tak salah. Tak salah kita sayang, kita menyayangi, kita bersama dengan keluarga yang bukan Islam dan hal-hal kekeluargaan tak salah. Yang dimaksudkan dalam ayat ini dalam perkara yang berkait dengan agama. Di sini kalau kita perhatikan ayat ini, ada 8 jenis. 8 kelompok yang kita diberi amaran atau boleh ditasnifkan, dikategorikan kepada 4 kategori. Kategori yang pertama itu kategori yang disebut sebagai aqarib.
Mana-mana kaum kerabat, nama ayah, nama anak, sekalian keluarga, disebut sebagai aqarib ini yang menghalang ke arah agama, maka tolak mereka. Dan kategori kedua yang disebut sebagai harta. Maka mana-mana harta yang diusahakan, harta yang mana kita suka simpan, kalau boleh menyebabkan agama kita terancam, kita masih simpan harta benda, tidak membelanjakannya untuk berjihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita juga akan binasa. Dan yang ketiga ialah keinginan untuk berniaga dan takut rugi. Yang tadi kita pegang harta. Pegang harta kita tadi sampai kalau ada perintah supaya zakat, kita tak nak zakat. Perintah untuk berjihad, keluarkan duit untuk memperjuangkan Islam, tak nak keluar. Maka ini juga mendapat amaran dari Allah. Dan yang ketiga ialah orang yang berusaha cari rezeki, cari harta. Tetapi cara mereka cari sehingga menghalang daripada perintah Allah. Terlibat dengan riba, rasuah, tapi nak cari ini. Maka ini juga mendapat amaran daripada Allah. Dan yang keempat, orang-orang yang cinta kepada tempat tinggal. Seolah-olah kata ulama bahawa siapa yang ta'alluq dia, hubung ataupun kita katakan ada kaitan yang kuat untuk bercampur dengan kaum keluarga, ketamakannya pada harta dan usahanya yang pelbagai bagi mencari harta dan cintanya kepada tempat tinggal dan negara, yang kalau semuanya ini mengatasi agamanya, maka tunggulah kebinasaan daripada Allah. Daripada empat perolehan ini, perolehan keluarga, simpanan harta dan juga memperolehi harta serta tempat tinggal termasuk negara. Kalau kesemua empat perkara ini mengatasi perintah Allah, perintah Rasul dan berjihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, maka tunggulah kebinasaan. Maka pasti akan binasa, pasti akan dihukum oleh Allah, diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Taala menjelaskan pada ayat yang berikutnya. Laqad nasarakumullah fi mawatina katsiratin wa yawma Hunain. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah membantu kamu dalam banyak peperangan. Dan termasuklah peperangan Hunain. Bila Allah Ta'ala kata, Allah menolong orang beriman dalam banyak tempat. Iaitu siri-siri peperangan yang banyak, yang pelbagai. Setengah ulama berkata peperangan yang mendapat ataupun yang dilalui oleh Nabi SAW sebanyak 80 peperangan. Setengah berkata bahawa dia kurang daripada 80 peperangan yang berlaku pada zaman Nabi SAW, cuma 21 perang. Yang hanya 8 sahaja yang disertai oleh Rasulullah. Itu perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, perang Mustalik, perang Khaybar, perang Mekah atau Fatu Makkah, perang Hunain dan juga perang Taif. Ini 8. Dan termasuk satu lagi ialah peperangan Tabuk. Manakala di sana ada disebut sebagai Saraya. Saraya maknanya Rasulullah hantar bala tentera pergi perang. Nabi tak pergi. Pada zaman Rasulullah ada 36 Saraya. Ada 21 peperangan pada zaman Nabi SAW. Nabi berperang sebanyak 8. Berperang maksudnya Rasulullah SAW pegang pedang lah berperang. Iaitu perang Badar, Uhud, Ahzab, Mustalik, Khaybar, Makkah, Hunain dan Taif. Manakala Tabuk Rasulullah tak pegang. Maksudnya Tabuk tadi tak berlaku perang. Baginda SAW pergi dan musuh pun lagi. Maka tidak disebut berlaku perang secara mubasyarah atau perlakuan Nabi SAW. Yang lain Nabi memang bertindak di medan perang. Melawan musuh. Bertempur dengan musuh. Dalam peperangan tersebut. Maka Allah Ta'ala mengingatkan kepada Rasulullah SAW dan kepada orang beriman seluruhnya, banyak peperangan yang Allah Ta'ala tolong. Wa yawma Hunain, dan Allah menyebut secara khusus peperangan Hunain. Baik, kenapa Allah Ta'ala sebut dalam peperangan Hunain? Ya, peperangan Hunain itu peperangan yang juga dinamakan sebagai peperangan Autos. Nama lain bagi Hunain ialah perang Autos atau dikenali juga dengan perang Hawazin. Selain daripada perang yang disebut peperangan Hunain. Hunain ialah satu tempat. Satu tempat yang lebih kurang 3 batu daripada Mekah. Lebih kurang 6 ataupun 6 kilometer daripada Mekah. Di mana dalam peperangan tersebut itu satu lembah antara Mekah dan Taif. Lebih kurang 3 batu daripada Taif. Peperangan
Hunain ini umat Islam berjumlah 12,000 orang. 10,000 daripada tentera yang membuka kota Mekah. Sebab perang ini berlaku pada tahun ke-8 Hijriah, pada bulan Syawal. Kita tahu pembukaan kota Mekah berlaku pada bulan Ramadan, 20 Ramadan. Ada yang menyebut 21 Ramadan. Selepas Nabi SAW membuka kota Mekah, maka Nabi memburu pula golongan Hawazin di tempat bernama Hunain. Hawazin pakat dengan beberapa kabilah-kabilah Arab yang lain. Maka perang ini berlaku pada tahun yang sama, itu pada tahun ke-8. Tetapi bulan Syawal. Bulan Ramadan Rasulullah buka kota Mekah dan jumlah tentera yang Rasulullah bawa daripada Madinah 10,000 orang. Manakala di Mekah 2,000 orang memeluk Islam. Maka membentuk 2,000 orang menjadi tentera di kalangan orang Mekah, membentuk 12,000 orang. Maka Rasulullah bergerak di satu kawasan namanya Hunain. Ketika itu umat Islam berjumlah 12,000 orang, maka sebagian orang Islam merasa kagum. Mereka berkata, lan nughlab yaum min qillatin. Mulai hari ini kami tak akan kalah sebab kami ramai. Bila Rasulullah dengar benda tu, Nabi merasa susah hati. Ayat tu bahaya. Kerana sejarah menunjukkan umat Islam menang sebab jumlah sikit, bukan banyak. Perang Badar sikit. Perang Uhud sikit. Perang Khandaq, Ahzab sikit. Kebanyakan perang itu umat Islam jumlahnya lebih kecil daripada musuh. Termasuk peperangan Mu'tah sikit. Tiba-tiba ada seorang Islam berkata, kita takkan sekali-kali kalah sebab kita sikit. Sebab kita dah ramai, dah kuat. Ucapan itu menyebabkan Nabi SAW bimbang. Kerana ini takjub, ujub. Mula melihat kemenangan itu bergantung kepada bilangan tentera. Sebab itu Allah dah ingatkan, selama ini Allah bantu kamu dalam banyak peperangan, apakah jumlah kamu ramai? Wa yauma Hunain, dan ingatlah pada hari Hunain. Id a'jabatkum kathratukum. Ketika mana kamu berbangga dengan jumlah kamu yang ramai. Falam tughni ankum syai'a, dan jumlah itu tak beri faedah apa-apa. Wa dhaqat 'alaikumul ard, dan bumi menjadi sempit, artinya kamu kalah pada pusingan pertama. Thumma wallaitum mudbirin, lalu kamu bertempiaran lagi kerana serangan musuh. Di mana kalau kita lihat peristiwa Hunain, dia ada satu kabilah namanya kabilah Hawazin. Kabilah Hawazin dia sama kuat dengan kabilah Quraisy. Dan mereka saling bersaing. Bila mana Hawazin mendengar orang Mekah, orang Quraisy kalah dalam perang, iaitu pembukaan kota Mekah. Lalu ketua Hawazin bernama Malik bin Auf An-Nasri mengisytiharkan perang. Lalu berkumpullah kabilah Hawazin dan kabilah Saqif yang tinggal di Taif. Dan juga kabilah-kabilah yang lain, pimpinan-pimpinan yang lain. Dan mereka membawa bersama mereka seluruh harta mereka. Seluruh kambing-kambing mereka, unta-unta mereka, isteri-isteri mereka, wanita-wanita mereka, anak-anak mereka. Kerana apa? Kerana mereka nak tunjukkan ramai jumlah mereka. Di mana jumlah yang mereka kumpulkan, setengah ulama mengatakan jumlah tentera mereka ialah 4,000 orang. Tentera saja, tidak termasuk kanak-kanak, wanita, binatang, dibawa beramai-ramai biar nampak ramai. Dan setengah berkata jumlah mereka seramai 8,000 orang. Lalu berlaku pertempuran di mana Nabi SAW bila mengetahui bahawa jumlah tentera musuh ini juga kuat. Dan orang Hawazin mereka punya pengalaman perang yang hebat. Dan strategi yang ampuh. Mereka melakukan strategi yang menyebabkan umat Islam bertempiaran lagi pada permulaannya. Di mana Nabi SAW ketika itu melihat persenjataan yang kurang, maka Nabi minta tolong daripada Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah ini orang kafir. Nabi minta sewa atau minta pinjam senjata-senjata dan baju besi. Maka ini menunjukkan bahawa boleh menyewa peralatan orang bukan Islam. Bahkan mengikut satu riwayat, Safwan juga turut berperang. Turut berperang bersama Nabi SAW ketika peperangan Hunain. Adapun dalam peperangan lain, Nabi pernah tak menerima orang kafir kerana ketika itu orang Islam belum kuat. Supaya kemenangan itu dilihat supaya kemenangan Islam bukan kemenangan orang kafir. Hari ini orang Islam dah kuat. Maka Nabi meminta tolong Safwan bin Umayyah untuk terlibat dalam peperangan. Dan bila umat Islam tengok ramai, kemudian ada kepakaran yang banyak, senjata pun banyak, mereka rasa mereka tak akan kalah. Mereka lupa bertawakal pada Allah, mereka bertawakal pada harta. Mereka bertawakal pada jumlah. Mereka bertawakal pada tentera. Mereka bertawakal pada pengalaman silam mereka. Akhirnya mereka kalah. Ia satu pelajaran yang besar
Sebab itu Allah menyebut perang Hunain, kerana perang Hunain pelajaran yang kedua terbesar selepas peperangan Uhud. Kita tahu dalam Quran, cerita paling panjang cerita tentang perang Uhud. Sebab dia ada pengajaran yang berkait dengan orang Islam yang tidak patuh pada ketua. Satu, pengajaran besar yang pernah kita dah sebut beberapa kali. Manakala peperangan Hunain ialah perang yang kedua punya pengajaran yang signifikan, yang besar. Kenapa? Umat Islam lupa bertawakal pada Allah. Dan ini ingatan untuk kita bersama. Ketika kita banyak harta, jawatan tinggi, kita mula bertawakal pada jawatan dan harta. Ketika ilmu kita hebat, kita bertawakal pada ilmu kita. Akhirnya Allah hantar corona, habis kita. Duit habis, ilmu pun hilang. Segala-galanya jadi takut dan bimbang. Semuanya ini supaya kita tahu tawakal kita pada Allah. Tawakal pada Allah itulah punca kemenangan orang beriman. Maka Allah ingatkan. Maka berlaku peperangan di mana musuh ketika itu melakukan suatu serang hendak sehingga menyebabkan sebahagian umat Islam bertempiaran lagi. Mengejut serangan tersebut, Nabi ketika itu menaiki kaldai Rasulullah yang dinamakan Syahba. Kaldai ini yang bernama Syahba. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, ialah bapa saudara Nabi yang memeluk Islam, dan dia suara dia kuat. Wa kana sayyitan. Dia ni kalau bercakap boleh dengar sampai 1 kilometer. Sehingga dia ada gulam, hamba yang kerjanya kita katakan jaga kambing. Kalau dia nak susu kambing, dia jerit 1 kilometer dengar. Bawa sini susu. Wa kana sayyitan. Beberapa orang sahabat Rasulullah terkenal suara kuat. Maka Rasulullah dalam perang tersebut, Nabi kata, wahai Abbas, sih bin nas. Tolong jerit, beritahu manusia. Yang ini para sahabat. Panggil semua mereka berkumpul semula. Abbas radhiyallahu ta'ala anhu memanggil, ya ashabas syajarah, ya ashabas samurah, fa'ajabu labbaika. Wahai orang-orang yang berbai'ah di pohon Ridwan atau pokok Ridwan. Ini orang-orang yang pernah berbai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang kamu ke sini. Maka mereka pun datang berkumpul. Mereka inilah golongan Ansar. Manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam pula menjerit, Nabi pula jerit. Jadi Abbas jerit. Nabi kata, ilayya ibadallah. Wahai sekalian hamba Allah, berkumpul di sekeliling aku. Dan ketika itu Nabi kata, ana nabi la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Aku ni Nabi, bukan pembohong. Aku keturunan Abdul Muttalib. Ketika mana sebagai orang Islam takut. Sebab bila mereka kena serangan hendak yang mereka tak jangka. Dan serangan tadi berada di sekenal arah mereka. Mereka tak tahu nak lari kat mana, lalu mereka bertempiaran lagi. Mereka tak nampak Nabi SAW. Ada yang lari tu balik ke Mekah. Dia punya mengejut lagi. Sehingga keadaan berkecamuk. Ialah bila berlaku serangan hendak, mana-mana tentera sekalipun, serang hendak menjadikan mereka kelang kabut. Mereka mula lupa ketua mereka siapa. Mereka lupa bagaimana nak susun balik tentera. Maka Nabi SAW menenangkan. Supaya berkumpul dulu sekeliling Rasulullah. Berkumpul. Datang dekat dengan Nabi SAW. Dan ketika itu, para sahabat mula berkumpul di sisi Nabi SAW. Dan jumlah mereka 100 orang. Yang ribu ramai lagi lah. Tak tentu arah. Hanya tinggal 100 orang yang berada sekeliling Nabi SAW. Dan ketika itu Nabi SAW melihat malaikat sedang turun. Melihat. Wa nazalatil malaika alaihim bayat. Malaikat yang memakai pakaian putih. Yang menaiki kuda. Lalu Rasulullah SAW melihat malaikat tersebut. Lalu Nabi mengambil segenggam pasir. Lalu Nabi melontarkan pada tentera musuh sebagaimana Nabi lakukan dalam peperangan Badar. Sebagaimana Nabi lakukan dalam peperangan Badar. Kemudian Nabi berfirman atau berdoa, Allahumma anjis lima wa'atani. Ya Allah, tunaikan janji yang engkau janjikan pada aku. Hancurkan mereka demi Tuhan Kaabah. Lalu keseluruh tentera-tentera Hawazin ini kalah. Ini umat Islam kembali bergerak pada sah mereka dan kembali menyusun barisan mereka. Kemudian mereka melakukan pukulan maut kepada tentera Hawazin. Di sini Allah Ta'ala menceritakan apa yang berlaku ketika mana berkecamuk bila Allah menyebut summa anzalallahu sakinatahu. Allah turunkan ketenangan. Ala rasulihi wa alal mu'minin. Orang beriman kembali, tenang kembali. Kerana Rasulullah panggil supaya keliling Rasulullah.
Dan para sahabat seperti Abbas panggil untuk dekat, kembali berkumpul. Yang kedua, wa anzala junudan lam tarwa, turun malaikat. Wa azzaba alladhina kafaru, dan Allah menghukum orang kafir pada hari itu, yakni dikalahkan. Wa dzalika jazaa'ul kafirin. Di mana secara ringkas, tentera Hawazin dikalahkan dan ditawan di kalangan mereka seramai 6,000 orang. 6,000 orang ditawan dan dirampas sebanyak 24,000 ekor unta dan 40,000 ekor kambing. Dan juga berkilo banyaknya emas, fiddah ataupun kita sebut perak, ini harta-harta mereka. Dan ini merupakan sejarah ghanimah terbesar dalam sejarah peperangan Nabi SAW. Ia 24,000 ekor unta, 40,000 ekor kambing. Dengan emas bertantan dan dengan perak bertantan sampai 6,000 yang ditawan. Bila mana mereka kalah. Dan Nabi SAW pun membahagikan harta ataupun menyusun tentera Islam kembali. Ketika itu pemimpin-pemimpin mereka, ke mana Rasulullah SAW berehat di satu kawasan namanya Ji'ranah. Nabi beliau lepas tamat perang Hawazin, apa Nabi buat atau perang Hunain, Nabi gerakkan tentera untuk kepung Taif. Sebab Taif membekalkan tentera. Dan Nabi mengepungnya selama 20 hari. Namun kepungan tadi tidak menjadikan golongan Taif kalah. Yang Taif bertahan sebab dia ada laluan lain dapat bantuan. Maka Rasulullah SAW memilih untuk berehat di Ji'ranah. Dan di situ Nabi melakukan umrah di Ji'ranah. So duduk kat situ, maka orang-orang Taif tahu walaupun kepungan tadi tidak berjaya, mereka sudah kalah. Lalu mereka datang jumpa Nabi SAW. Manakala golongan Hawazin juga datang jumpa Rasulullah. Mereka kata, ya Rasulullah, kami mengaku kalah dan kami ingin memeluk Islam. Kami nak peluk Islam, kami nak bertaubat. Dan kami ini ikut pegangan dan apa yang engkau bawa. Maka berikan kepada kami, pulangkan kepada kami hak-hak kami. Kata Nabi SAW, kamu pilih salah satu dari dua. Sama ada kamu pilih harta atau pilih keluarga. Jadi kalau kamu pilih harta, kami hantar baliklah unta, kambing, beri balik. Tapi keluarga kamu, kami tawan. Jadikan sebagai hamba. Kerana bila musuh memeluk Islam, maka mereka tak macam musuh yang tidak memeluk Islam. Yang kesemuanya ditawan dan harta dibahagikan. Kalau musuh itu memeluk Islam, maka mereka diberi pilihan dulu. Pilihan pertama, sama ada mereka boleh ambil kawan keluarga mereka balik. Atau mereka mengambil harta sahaja. Kawan keluarga tak boleh ambil. Maka pemimpin mereka datang bertemu Nabi SAW. Iaitu Malik bin Auf An-Nasri. Dia kata, ya Rasulullah, saya nak ambil keluarga saya. Harta tu ambil lah. Maka dipulangkan semua keluarga. Maka Nabi SAW memerintahkan umat Islam supaya melepaskan semua tawanan-tawanan. Di kalangan kanak-kanak, di kalangan wanita, di kalangan lelaki. Sebab ini, kata Nabi SAW, mereka datang dalam keadaan mereka Islam. Maka kami beri mereka pilihan sama ada nak anak beranak ataupun nak harta. Lalu mereka memilih ahsab, yakni keluarga. Maka siapa yang ada di tangannya kaum keluarga mereka, bebaskannya. Kalau tak nak bebaskannya, maka kami bayar ganti rugi. Jadi kalau tak nak bebas percuma, sebab ni dah diberi, maka kami bagi ganti rugi. Namun umat Islam memilih untuk membebaskannya secara percuma. Jadi semua ikut perintah Nabi SAW. Dan salah seorang ditawan ialah kakak Nabi SAW sendiri. Iaitu kakak susuan bernama Syaimah. Syaimah radhiyallahu ta'ala anha merupakan kakak susuan Rasulullah yang merupakan anak kepada Haris bin Abdul Uzza. Itu bapa susuan Rasulullah, iaitu suami kepada Halimatus Sa'diyah. Daripada kabilah Bani Bakar. Halimatus Sa'diyah. Maka keluarga mereka semuanya memeluk Islam. Dan Nabi SAW memberikan harta, rampasan perang juga kepada Halimatus Sa'diyah, kepada Syaimah, itu kalangan orang yang disebut mu'allafah qulubihim ataupun mu'allafah qulubum yang baru masuk Islam. Sebagaimana diberikan kepada Auf bin Nasr, diberikan sebanyak harta-harta yang dia ambil. Maka ini di antara natijah peperangan Hunain. Dan dalam peperangan Hunain diceritakan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana ada seorang perempuan menjerit-jerit dalam keadaan dia tidak tenang, lalu berkata, mana anakku, mana anakku. Sebab dia
anaknya masih kecil hilang dalam peperangan. Maka dia mencari-cari sehingga dia jumpa. Sebab Rasulullah menyuruh semua dipulangkan keluarga. Maka dalam keadaan yang ramai macam tu, maka ada ibu yang masih lagi tak jumpa anak dia, anak kecil dia. Maka dia mencari-cari anak dia kat mana. Maka Nabi SAW menyuruh para sahabat cari. Akhirnya wanita ni jumpa dengan anaknya, maka diciumnya, dipeluk, didakapnya. Lalu Rasulullah SAW bila melihat keadaan begitu, Nabi kata, wahai sahabatku, apakah kamu rasa bahawa si ibu ini akan mencampakkan anaknya dalam api? Lalu sahabat kata, tidak mungkin dia sayang. Lalu kata Nabi SAW, kenapa? Maka jawab sahabat, sebab mereka sayang, dia sayang anak dia. Jawab baginda SAW, Allahu arhamu bikum minha. Allah lebih sayang kepada kamu berbanding wanita itu sayang pada anaknya. Maknanya, tuan-tuan sekalian, kita duk sayang manusia yang bernama anak, yang bernama isteri, yang bernama suami. Allah lebih sayangkan kita. Sebab itu Allah nak beri kita syurga. Supaya jangan kalangan keluarga terdekat kita menghalang kita dapat syurga. Jangan kalangan mereka menyebabkan kita dimurkai oleh Allah. Jangan. Maka ini ingatan. Dan ini menunjukkan bahawa semua peperangan itu ataupun semua kemenangan yang diperoleh oleh orang Islam ialah kerana pertolongan Allah. Supaya orang Islam pegang benda ni selama-lamanya. Kita menang, kita berjaya bukan sebab kita. Pertolongan Allah. Jangan dalam kehidupan kita berlaku peristiwa Hunain. Jangan berlaku. Tuan-tuan, kalaupun kita kaya, kita berkuasa, ingat pergantungan kita kepada Allah. Jangan sampai kita tersilap langkah sehingga kejadian Hunain berlaku dalam hidup kita. Sebab kita tawakal pada kekuatan kita, tawakal pada kesihatan kita, tawakal pada ilmu kita, kita lupa bertawakal pada Allah. Maka kejadian Hunain ini akan berlaku dalam kehidupan manusia yang lupa menyerahkan dirinya kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.